Menarik pagi ini, lawatan timbalan Perdana Menteri ke Sabah tiada kaitan isu pergolakan politik. Wan Rosdi nafi dakwaan ahli Parlimen BN diarah berkumpul di Pahang. Mahfuz Omar dakwa PN tidak dapat terima hakikat dan terus beri harapan palsu. Blogger kontroversi Papagomo didakwa di mahkamah berhubung kenyataan khianat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi pagi 8 Januari 2024 bersamaan 26 Jamadil Akhir 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau akan terus memetik ayat-ayat Al-Quran beserta tafsirannya. Beliau akan terus berbuat demikian meskipun ucapannya mengenai kisah Ashabul Kahfi baru-baru ini mencetuskan kritikan sesetengah pihak. Beliau yang berucap pada Perhimpunan Bulan Jabatan Perdana Menteri berkata, penerapan nilai dan akhlak murni mesti seiring dengan kegairahan negara memacu pertumbuhan ekonomi digital. Bagaimanapun tambahnya, beliau akan merujuk kepada Jabatan Kemajuan Islam JAKIM terlebih dahulu bagi mengelakkan sebarang kontroversi pada masa hadapan. Lawatan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ke Sabah bermula Ahad sehingga Isnin tiada kaitan dengan isu pergolakan politik seperti yang diwar-warkan. Sebaliknya, kehadiran Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah ke Sabah merupakan lawatan kerja rasmi beliau. Setiausaha politiknya, Datuk Jamal Nerubi berkata, kehadiran Presiden UMNO itu ke Sabah adalah untuk memenuhi jemputan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik bagi merasmikan Majlis Peluncuran Pembangunan Kedamaian sempena Majlis Rumah Terbuka Christmas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kadamaian tersebut. Jamal yang juga Ketua UMNO bahagian Papar berkata, sebagai Presiden UMNO, sudah tentu Ahmad Zahid mengambil peluang bertemu dengan ketua-ketua bahagian UMNO di Sabah dalam program santai dan ramah mesra, tetapi bukannya membincangkan isu politik seperti yang didakwa. Sehubungan itu, Jamal menegaskan bahawa Sabah komited untuk mengekalkan kestabilan politik bersama Kerajaan Perpaduan demi membangunkan negara bersama. Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail mendafikan dakwaan dibuat penulis blog Raja Petra yang mengatakan semua ahli Parlimen BN diarahkan berkumpul di Cameron Highland di Pahang kemarin. Fitnah itu disifatkan hanya untuk menambahkan lagi sensasi berhubung langkah Dubai. Beliau turut mendakwa kenyataan itu dibuat oleh seorang penulis blog yang mengabdikan diri di luar negara kerana takut diambil tindakan atas fitnah yang dibuat hampir setiap hari. Justru Menteri Besar Pahang itu menasihatkan rakyat Malaysia tidak percaya dengan fitnah murahan seperti itu. Katanya, UMNO akan terus menjunjung titah yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ahmad Shah yang menggunakan wewenang baginda mencadangkan agar kerajaan perpaduan itu ditubuhkan. Cukup dah jumlah SD semua, tunggu hari sahaja. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor mendakwa telah mempunyai jumlah akuan bersumpah SD yang cukup untuk menjatuhkan kerajaan. Beliau bagaimanapun tidak memaklumkan secara terperinci mengenai perkara terbabit termasuk jumlah SD yang diperoleh. Bagaimanapun, pejabat Ketua Pembangkang sebelum itu menafikan dakwaan kononnya yang di-Pertuan Agong memberi perkenan kepada 118 ahli parlimen gabungan itu untuk datang menghadap Seri Paduka Baginda bersama akuan bersumpah masing-masing. Katanya, kenyataan yang didakwa dikeluarkan oleh Setiausaha Agong PN, Datuk Seri Hamzah Zainuddin seperti yang ditularkan di media sosial juga adalah palsu.
Baru-baru ini hangat diperkatakan mengenai langkah Dubai yang didakwa dirancang segelintir pihak untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seorang pemerhati politik berada dalam keadaan berjaga-jaga selepas seorang penulis blog mendakwa bahawa pembangkang telah berjaya memperoleh sekitar 120 akuan berkanun SD untuk menjatuhkan pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengarah Pilihan Raya PAS Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor dilaporkan hari ini mendakwa bahawa sudah cukup SD dikumpulkan dan pembangkang hanya menunggu hari untuk mengumumkannya. Bagaimanapun, semakan terhadap dakwaan oleh penulis blog Raja Petra Kamarudin dan dokumen yang dipegangnya mendapati terdapat percanggahan yang menjadi persoalan. Dalam video yang disiarkannya pada hari Jumaat, Raja Petra mengangkat 3 keping kertas. 2 keping kertas pertama didakwa sebahagian daripada senarai 5 muka surat ahli parlimen yang telah menarik balik sokongan terhadap Datuk Seri Anwar. Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar berkata, kabar angin yang ditiupkan pimpinan dan penyokong Perikatan Nasional PN yang mendakwa bakal berlaku perubahan kerajaan persekutuan terus membuktikan gabungan itu tidak dapat menerima hakikat. Tegasnya, sikap PN itu umpama melukut di tepi gantang dengan memberi harapan palsu kepada penyokong mereka sekaligus merugikan negara dan rakyat. Katanya, mereka tidak boleh menerima hakikat bahawa mereka sudah gagal membentuk kerajaan selepas PRU ke-15, tetapi mereka memberikan harapan yang sangat tinggi kepada penyokong dan ahli-ahli parlimen mereka. Bekas ahli parlimen pokok Senai itu berkata demikian ketika ditanya apakah naratif yang dilaksanakan PN susulan khabar angin mengenai akan berlakunya perubahan kerajaan mutakhir ini. Terdahulu, Pejabat Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin menafikan kenyataan tular yang mendakwa Agong telah berkenan menerima menghadap 118 ahli parlimen yang menyokong PN bersama-sama dengan akuan berkanun SD mereka. Blogger kontroversi Wan Muhammad Azri Wan Dres akan didakwa di mahkamah hari ini atas kenyataan khianat terhadap kerajaan. Beliau yang juga dikenali sebagai Papa Gomon dihadapkan di Mahkamah Session Jenayah Cyber Mahkamah Jalan Duta Kuala Lumpur pada jam 9 pagi. Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman sudah mendapat arahan pertuduhan daripada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Pertuduhan dilakukan melibatkan satu kes hantaran berkenaan kenyataan khianat terhadap kerajaan di akaun Facebook Khalid Hamidi. Papa Gomo disiasat mengikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948. Sekian sahaja untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.